sambung kuliah kita di sini dalam bab yang berkaitan atau menggunakan kitab ringkasan daripada Abi Jamrah Sahihul Bukhari, dan bab kita bincangkan pada hari ini adalah bab yang berkaitan dengan kemanisan iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Nazir Masjid, hormati ahli jawatankuasa, para pegawai, tuan-tuan imam, tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu pada bulan Syawal ini, dan kita doakan supaya kita diberikan kekuatan dan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan amal-amal kita daripada bulan Ramadan dulu, dan kita teruskan sehinggalah selepas daripada Ramadan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita sambung kuliah kita di sini dalam bab yang berkaitan atau menggunakan kitab ringkasan daripada Abi Jamrah Sahihul Bukhari, dan bab kita bincangkan pada hari ini adalah bab yang berkaitan dengan kemanisan iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Salatun man kunna fihi wajada halawatal iman." Tiga perkara, mereka yang mempunyai tiga perkara ini, tiga ciri ini, tiga sifat ini akan memperoleh kemanisan iman. Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasul diletakkan kecintaannya itu melebihi daripada segala yang lain. Yang kedua, dia mengasihi wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mengasihi seseorang itu disebabkan oleh dia ingin mendapatkan kecintaannya kepada Allah, ataupun dia kasih tu kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. Dia benci untuk kembali kepada kekufuran, ataupun dia benci kepada perkara maksiat, perkara kufur, perkara syirik, seperti mana dia benci dia akan dicampakkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Tiga ciri untuk mereka yang ingin mendapat kemanisan iman. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kemanisan iman ini ialah kita suka, kita seronok, kita minat, kita rasa syok apabila kita melaksanakan amal ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita rasa suka ke masjid, kita rasa suka ke kuliah agama, kita rasa suka kepada Quran, kita suka kepada tadabbur, kita suka kepada membaca Al-Quran. Sukanya tu tak tahu nak digambarkan di dalam hati. Sukanya itu sehingga kita rasa ingin mengulang-ulangkan semula. Kalau kita pergi kerja, kita rasa, orang kata passionate buat kerja, kan? Rasa minat, rasa suka, rasa best. Ada orang pergi kerja dia rasa terpaksa, pergi kerja juga dia rasa terpaksa. Ada orang pergi kerja dia rasa suka pergi kerja, lebih masa pun tak apa. Ini orang yang kalau tempat kerja istilahnya passionate lah.
Kalau dalam agama ni passionate juga, tapi istilah yang diberikan oleh Nabi dipanggil dengan kemanisan iman. Suka buat kerja. Kalau dalam agama, suka kita semayang, suka puasa, sehingga apabila kita habis, contohnya membaca Al-Quran, kita nak baca lagi. Bila kita selesai semayang, kita rasa nak lagi. Ini yang orang suka, bila orang suka. Kalau orang tak suka, bila kita buat, aku cemuh ya, aku tak larat lah, rasa malas lah. Tapi oleh kerana itu tempat kerja dia, kalau tak kerja sekarang mungkin payah nak cari kerja, datanglah juga dalam keadaan terpaksa. Sebab itu halawatul iman ni adalah kemuncak daripada perasaan iman yang ada dalam hati seseorang yang perlu untuk dibina, yang perlu untuk dibangunkan. Yang untuk membangunkan ini bukanlah satu masa yang sekejap, bukanlah satu masa yang ringkas, yang setahun, 2 tahun, 30 hari untuk kita membentuk kemanisan iman dalam bulan Ramadan ini barangkali tidak cukup. Tidak cukup. 30 hari, 5 hari yang pertama daripada bulan Ramadan penuh masjid. Kemudian dia dah tak mampu. Hari yang ke-7 dah dia rasa berat, dia rasa susah. Kemudian selepas itu dia tak berapa nak datang, dan akhirnya pada 25 Ramadan sehinggalah 30 dia akan masjid. Biasanya akan kembali kepada normal balik seperti mana biasa. Begitulah tuan-tuan yang berkaitan dengan kemanisan ini. Sesuatu yang manis kita terlagi-lagi. Sesuatu yang manis kita ingin mengulangkan semula dalam keadaan kita rasa tak dipaksa dan bukan terpaksa. Tetapi kita yang memaksa diri kita supaya kita melakukan perkara-perkara itu. Contohnya tuan-tuan, kalau tuan-tuan semayang sunat qabliyah, subuh ataupun ba'diyah daripada zuhur, ba'diyah daripada maghrib, isya dan sebagainya. Tuan-tuan, bilakah agaknya tuan-tuan mula istiqamah dalam melakukan semayang sunat qabliyah ni, tuan-tuan? Qabliyah subuh, ba'diyah zuhur, qabliyah zuhur. Jangan pula ba'diyah asar pula. Ni terlebih rajin. Ba'diyah subuh ini pun terlebih rajin. Bila agak-agaknya tuan-tuan last? Ataupun bila mula-mulalah rasa tuan-tuan mula istiqamah dengan melakukan semayang-semayang sunat ini? Saya pun tak tahu jawapannya ada pada tuan-tuan. Mungkin 10 tahun yang lalu, mungkin 20 tahun yang lalu, mungkin 30 tahun yang lalu. Mungkin kalau 40 tahun yang lalu, mungkin pada masa itu kan sekali-sekala. Bila meningkat usia, kita makin lama makin kerap, makin lama makin suka. Sekarang mungkin tuan-tuan telah pun istiqamah dengan semayang sunat qabliyah subuh. Jarang-jarang yang miss. Kalau miss tu mungkinlah senak perut, terlambat, dia terletih sangat dan sebagainya sehingga lambat nak pergi masjid. Tetapi biasanya datang awal lah, semayanglah sunat qabliyah subuh ni. Kalau kita dah biasa istiqamah dalam satu-satu perkara itu, nak bagi jadi istiqamah, nak bagi jadi halawatul iman, kemanisan iman ini bukan dalam masa sekejap, tuan-tuan. Setahun, 2 tahun tu tak jadi. Terutamanya semayang sunat qabliyah subuh lah. Semayang sunat qabliyah maghrib, ba'diyah maghrib tu mungkin lebih mudah sikit. Qabliyah subuh ni sebab kita bertarung dengan ngantuk dan tidur, tuan-tuan. Yang menyebabkan kita selalu ataupun payahlah nak kita berhadapan dengan tidur ini. Untuk itu kita mengambil masa yang lama. Begitulah untuk mencapai mana-mana benda-benda yang mungkin sebelum ini kita tak suka. Bab-bab agama ni, by its nature, tuan-tuan, manusia ni dia akan berlawan dengan nafsu, akan berlawan dengan syaitan, akan berlawan dengan tarikan dunia, akan berlawan dengan syahwatnya. Ia akan cuba menggoyahkan
keimanan yang dicuba digoyahkan. Apabila dia lawan hari-hari, akhirnya dia menang, dan akhirnya akan menimbullah rasa seronok, rasa suka. Dan bila menjadi tabiat kepada dia, menjadi kebiasaan kepada dia, menjadi rasa tak boleh dipisahkan daripada dia, dan akhir timbullah rasa kemanisan iman. Bukanlah masa sekejap tuan-tuan datang 30 hari Ramadan, kita tak boleh. Akan mengambil masa yang lama. Mungkin 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Untuk menjadikan amal itu rasa suka, dan timbullah pada masa itu dipanggil dengan keikhlasan. Yang kita lakukan sama ada orang ada ataupun orang tak ada, kita macam itulah. Ada orang waktu ramai orang dia rajin, waktu tak ada orang dia tak berapa rajin. Waktu dia masjid dia rajin, waktu tak masjid dia tak apa-apa rajin. Tak apalah tuan-tuan, tetapi yang penting bagaimana kita berusaha sedikit demi sedikit membina kemanisan ini, membina keikhlasan ini. Kan? Dia akan mengambil masa yang lama. Bukanlah masa 30 hari, bukanlah masa setahun, barangkali 5 tahun, 10 tahun barulah terbentuk dan dibentuk. Akhirnya tuan-tuan, kita terjaga, automatik terjaga. Waktu subuh, subuh dah. Terjaga. Macam orang pergi kerja lah. Waktu hari-hari Ahad, kadang-kadang orang relax je. Pada hari Isnin, hari Selasa, rasa nak pergi kerja tu terasa. Sebab apa? Sebab dia dah biasa. Oh, ini hari kerja Isnin sampai Jumaat. Hari Sabtu Ahad, dia tak ada rasa. Tak dalam minda dia, dia tak rasa apa-apa. Lambat pun tak apa. Kan? Sebab apa? Sebab benda tu nak bagi jadi biasa badan kita. Kita punya emosi kita, kita punya perasaan kita nak bagi jadi biasa, itulah makan mengambil masa yang lama. Sebab itu antara 3 cara yang telah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi membentuk rasa kemanisan iman itu ada 3 perkara. Yang pertama, meletakkan kecintaan kepada Allah dan Rasul melebihi segala-galanya. Cinta kepada anak isteri adalah cinta disebabkan oleh fitrah. Kita suka kepada anak ni sebab fitrah manusia. Fitrah haiwan pun sama juga. Dia suka dan sayang kepada anaknya. Ni fitrah. Kita tengok kucing, tengok anjing, tengok mana-manalah tuan-tuan. Tengok ayam, tengok apa-apa pun binatang. Biasa-biasanya dia akan menjaga, protect anak dia. Dan dia juga akan cuba menjaga membesarkan anaknya sehinggalah dia besar. Ini fitrah kepada manusia, fitrah kepada haiwan. Ini fitrah. Suka kepada agama ini perlu dibentuk. Perlu dibentuk. Suka kepada anak, sayang kepada anak, tak perlu kita bentuk sebab dah memang ada fitrah itu. Kan? Tak perlu diajar, memang dia akan sendirinya, dia akan datangnya perasaan suka dan sayang kepada anak. Tapi perasaan kepada agama ni perlu untuk dibentuk. Perlu untuk diajar. Kalau tak ada masuk kelas agama, kalau tak diberikan pendidikan, tak siapa yang nak pergi sayang kepada Allah dan Rasul. Tiba-tiba sayang, dia tak. Dia mesti masuk Islam, mesti datang kelas, mesti diberikan suka, diberikan rasa syok dalam ibadat. Barulah akan timbulnya rasa suka dan rasa sayang. Rasa sayang kepada Allah dan Rasul ini ialah rasa sayang disebabkan oleh agama. Disebabkan oleh pembentukan yang namanya tarbiyah. Yang namanya tarbiyah. Dan proses untuk tarbiyah ini tuan-tuan mesti ada unsur paksa. Mesti ada unsur paksa baru dia jadi. Kalau tak ada paksa tuan-tuan tak jadi. Ramadan disebut tarbiyah kerana kita paksa. Orang yang merokok hari-hari 20 batang sehari, 2 kotak sehari, dia boleh tinggal kan. Rokok berkenaan. Kenapa dia boleh tinggal? Paksa. Kan? Paksa. Kalau hari-hari biasa dia kata berhubung puntung. Kan? Orang merokok kan. Kenapa? Kerana paksa. Sebab tu dia boleh tinggal. Kan? Paksa punya paksa tuan-tuan akhirnya menjadi biasa.
Nak bagi jadi biasa, saya sebutkan tadi, akan mengambil masa yang lama, tetapi dia mestilah bermula dengan paksaan. Kan? Kita dulu masa kecil-kecil nak puasa pun dia ada unsur kind of paksaan juga. Kan? Tarbiyah ni mesti ada unsur paksaan. Mesti marah, mesti cakap, mesti rotan pun ada sikit. Kalau tak rotan pun mesti tunjuk action macam nak rotan. Kan? Dan mesti dibiasakan. Contohnya tuan-tuan, untuk nak bagi jadi, kita membentuk anak-anak di rumah lah contohnya, supaya selepas daripada mandi, kan, tuala tu kena sidai di tempat sidai tuala. Bukan di manakah dia pergi mandi, di situlah ditinggalkan pakaian. Ada tak tuan-tuan? Dari mana mandi, tinggal pakaian di situlah. Anaknya, bapaknya pun kadang-kadang sama juga. Kemudian lepas mandi, tuala pun tinggal kat tempat tu. Kita suruh, kita latih supaya selepas daripada mandi, tuala letak kat tempat dia. Baju yang kotor pun letakkan dalam bakul ataupun letak kat tempatnya. Adakah kita sekali je cakap, tuan-tuan, anak-anak boleh jadi elok? Sekali je cakap, lepas mandi ni saya tuala ya. Okeylah, dia kata. Sekali je cakap, tak tengah-tengah dah. Macam tu ke tuan-tuan? Oh, kalau macam tu ni malaikat lah. Kan? Anak tuan-tuan tu macam malaikat lah kot. Kan? Sekali cakap je dah ni. Berapa kali cakap tuan-tuan? Tak tahulah ustaz nak cakap berapa kali. Kan? Berbuih dah mulut ustaz. Berbuih dah mulut nak cakap tu mungkin tak tahulah 1000 kali lah kot tuan-tuan. Kan? Supaya nak bagi jadi satu-satu amalan ataupun satu-satu habit, satu-satu tabiat kepada kita, kepada anak kita dalam urusan harian pun. Bukan sekali cakap. Cikgu cakap dekat sekolah supaya belajar begitu begini. Bukan sekali cakap. Tiap-tiap kali perhimpunan itu yang diulang-ulang oleh cikgu. Kan? Nak bagi jadi suka, nak bagi jadi sayang, nak bagi jadi satu amalan, satu perbuatan menjadi tabiat kepada kita, mengambil masa yang lama. Oleh sebab itu, kan, saya sebutkan tadi, mencintai Allah dan Rasul. Walaupun agama ni adalah fitrah kepada manusia, tetapi kita yang perlu untuk bentukkan. Pembentukan itu namanya tarbiyah, dan tarbiyah itu mesti ada unsur-unsur paksaan. Kan? Sama ada kita cakap banyak kali, sama ada mungkin kita gesa, sama ada mungkin kita bagi dalam bentuk imbuhan, ataupun kadang-kadang dalam bentuk arahan, dalam bentuk ugutan, dalam bentuk angkat rotan. Malahan kadang-kadang pukul sampai tahap pukul, kerana nak membentuk, dan membentuk itu adalah mesti ada unsur paksaan. Termasuk juga kita membentuk diri kita sendiri. Ada unsur paksaan, kita paksa. Agama ni kalau kita tak paksa, letih lah. Paksa datang, malah lah. Paksa buat, berat lah. Kena buat, paksa. Paksa itulah tuan-tuan yang akhirnya menimbulkan rasa lenguh. Kan? Bila dah ni sekarang cepat je lenguh. Kan? Tengok TV, cerita yang benda kita suka. Tengok medsos, tengok YouTube, benda yang kita suka, tak ada rasa masa yang lama. Sekejap je masa. Bila tengok kuliah agama, bila baca Quran, bila buat benda-benda baik, rasa cepat je lenguh. Rasa cepat je letih, rasa cepat je bosan, rasa cepat je kita malas. Sebab apa? Sebab mungkin perkara ini belum lagi menjadi tabiat yang benar-benar mendasari diri kita sendiri. Sebab itu salah satu daripada cara untuk kita menjadi ataupun mendapat kemanisan iman ini ialah dengan meletakkan Allah dan Rasul melebihi daripada segala-galanya. Antaranya tuan-tuan ialah masjid dan surau. Hadis-hadis lain banyak menyebutkan bahawa tentang kepentingan masjid. Masjid rumah Allah Ta'ala. Kan? Alhamdulillah di sini masjid di sini alhamdulillah makmur, ramai orang suka buat baik di masjid tuan-tuan. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Kan? Dengan kata lain, kalau nak jumpa dia, pergilah masjid. Kalau masjid adalah dia, kalau ada dia, dialah kat masjid. Begitu. Kan? Nampak macam mana saya kerja Ustaz? Tak apalah, yang kerja-kerjalah kan dengan cara kerjanya. Kan? Ada seorang hamba Allah yang saya cukup respect dari sudut kesibukan tempat kerja dan juga komitmennya kepada masjid, iaitu almarhum
Profesor Datuk Dr. Kamal Hassan Tan Sri, almarhum dah meninggal awal tahun ini, kalau tak silap saya awal tahun ni, dan 3-4 bulan yang lalu, menjadi rektor di UIA. Seorang profesor yang terkenal lah, Profesor Kamal Hassan, Dr. Kamal Hassan. Walaupun dia sibuk lah dengan macam-macam urusan, tetapi dalam banyak hari, banyak keadaan, dia akan semayang zuhur di masjid. Dia akan semayang zuhur di masjid. Kita pun sedia maklum dengan mesyuaratnya, macam-macam lah, menjadi pentadbir di universiti. Tetapi waktu saya belajar dulu di UIA, ada je jumpa kat masjid. Selalu jumpa kat masjid kerana disebabkan oleh tadilah masjid menjadi rumah Allah Ta'ala, suka dia kat masjid. Nak buat temu janji dengan orang-orang yang mempunyai peringkat yang tertinggi di universiti ataupun dalam mana-mana pentadbiran, kadang-kadang perlu kepada temu janji. Ialah maklumlah macam-macam urusan. Tapi dia kalau nak jumpa dia, nak cepat jumpa dia, jumpa kat masjid, lepas salam dan duduk semayang dekat dia, tanya apa-apa khabar yang berkaitan, tanpa ada protokol yang tertentu sebab lepas semayang. Ini nak cerita orang contoh pribadi, seorang yang sibuk tetapi cukup dekat hatinya dengan masjid, di mana kalau nak jumpa dia, dialah ke masjid. Kalau masjid adalah dia, gitu kan. Yang kedua dengan masjid. Yang ketiga ialah dengan Quran. Masjid ialah rumah Allah Ta'ala. Quran ialah kalamullah, kata-kata Tuhan. Alhamdulillah di sini kita ada lepas semayang subuh tuan-tuan baca Quran. Ada setengah-setengah masjid tu liat, nak buat, payah nak buat macam-macam lah. Dia punya arahannya, masalahnya. Sebab dia perlu paksa. Cuma nak paksa budak sekolah mungkin bolehlah, senang paksa. Nak paksa pelajar universiti, kalau korang tak buat ni tak lulus nanti kan, bolehlah paksa. Ini yang kita dewasa, kita nak paksa apa? Tapi kitalah yang perlu mempunyai kesedaran diri untuk paksa diri kita. Tak tahu nak baca Ustaz, carilah apa-apa cara supaya kita dapat membaca dan boleh membaca Al-Quran Al-Karim. Yang kedua tuan-tuan ialah disebutkanlah hadis ini, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia suka kepada seseorang kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tengok tuan-tuan, sebelum poin yang kedua ini ialah bila datang pergi kuliah subuh, kat mana-mana tempat pergi kuliah subuh, saya tengok ada orang yang geng kaki basikal pergi semayang subuh. Dia dah ada atas on the track lah. Pukul berapa dia keluar saya tak tahulah tuan-tuan. Mungkin lebih awal lah daripada saya keluar. Tapi dia boleh buat. Naik basikal itu dia suka ataupun dia training tu saya tak tahulah. Tapi kalau dia memang suka pergi saja exercise, boleh keluar pukul 5 pagi naik basikal. Satu kita kata kerja yang cukup bukan mudah tuan-tuan. Bukan mudah nak keluar awal pagi, pukul 5 pagi, pukul 4.30 pagi untuk naik basikal. Kalau untuk makan, ya tak apalah juga. Pergi mana? Pergi pergi rumah open house, ada banyak kambing lah, begitu pergi nak makan mungkinlah. Tapi naik basikal ni bukan semua orang boleh buat. Tapi orang boleh buat, makna tanda dia passionate kerja, dia suka. Panjat gunung jauh pun dia pergi, bayar pun tak apa. Ni semua orang dapat kemanisan dalam kerja-kerja masing-masing. Macam mana kita nak ubah kemanisan dari sudut kerja-kerja keduniaan ini. Naik basikal lah, naik hobi kita mengembara, pergi macam-macam. Nak ubah minat itu kepada minat kepada agama, ni bukan masa yang sekejap. Yang kedua disebutkan tadi ialah dia suka kepada seseorang kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Musim sekarang musim open house. Siapa buat? Ada Datuk ni buat, ada Tan Sri ni buat, ada rumah Pak Haji tu buat, Tok Imam tu buat. Dia apa dia? Ini ada kambing ni. Kita pergi rumah dia lah dulu. Yang dekat kita ni, dekat jiran, dia laksa je. Laksa ni kemudian lah. Kita jauhkan sikit, tak apa. Tak tahulah ini dia sayang kerana Allah Ta'ala ke kerana makan ni. Kita pergi rumah ni bukanlah makan, dia makan lah makan pun kita tak tahu mana makan pun bila dah masuk tuan-tuan dah 50-60 ni makanlah taklah tara banyak macam umur 20 dulu Tapi nak ceritanya
kita pergi, bukan soal makan yang telah dijamukan kepada kita ataupun menu yang disediakan itu, tapi ialah kita kan la yuhibbuhu illa lillah, kerana kasihnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan bila kasih kepada Allah Taala ini, akhirnya kita suka kepada kawan kita. Suka kepada kawan ni tuan-tuan, kita mana-mana bentuk suka ni, tak kisahlah suka kepada Allah, suka kepada anak isteri, suka kepada kawan, suka kepada tempat kerja, dia mesti ada kos. Kita mesti mengeluarkan kos. Dia suka ni tak ada benda percuma. Setuju tak tuan-tuan? Suka ni dia tak ada benda percuma. Tuan-tuan suka kepada anak isteri, kan? Tuan-tuan kena belanja tak mereka? Kos tak? Kos. Nak raya hari tu, baju rayanya, kan, duit rayanya, makanannya, percuma ke? Kena bayar. Kena bayar. Kena bayar ni bererti, kan, kita bayar sebab kita sukalah. Kan? Kita suka sebab tu kita bayar. Anak isteri kita bukan sekadar tanggungjawab tu, ya, satu tanggungjawab. Kan? Tapi kadang lebih daripada tanggungjawab yang kita bayar untuk kita beli pakaian yang cantik untuk anak isteri, kan, makanan di rumah, kemudian hiasan di rumah tu bukan sekadar tanggungjawab, tapi oleh kerana kita suka. Kan? Tuan-tuan suka kepada kenderaan, kan? Kita hias sana, kita basuh dia, kita beli dia punya kelengkapan dia, kita tukar kalau ada sikit-sikit rosak masalah, bunyi-bunyi sikit semua kita tukar. Sebab apa? Sebab kita suka. Tak. Kalau tempat kerja, apa-apa pun tuan-tuan, kalau kita suka kepada satu-satu benda, dia suka ni, kalau kita tak ada bayar apa-apa, kita tak belanja apa-apa, kita tak habiskan apa-apa, tu saya ragui dia suka ke tak. Saya suka, dia kata, saya suka. Tapi sedekah masjid pun tak ada. Kan? Bukanlah maknanya kalau dia miskin tak ada duit tu tak kisah lah. Ni banyak duit, suka, tapi sedekah masjid pun tak ada masalahnya. Tak tunjukkan rasa suka. Sebab rasa suka ni dia mesti akan keluarkan kos. Mesti belanja. Kan? Mesti dia kena keluarkan duit sebagai tanda dan bukti kita suka kepada seseorang. Termasuklah suka kepada agama, termasuklah suka bab topik yang poin yang kedua ni lah, suka kepada kawan-kawan. Suka kepada jiran-jiran. Kadang-kadang tuan-tuan kita terpaksa pergi jauh, kan, untuk anak saudara kita yang kahwin. Kat mana? Kat Johor. Bukan sekadar isu sepinggan nasi. Sepinggan nasi ni RM10 je. Tidak. RM9, RM10 je. Pergi ke Johor untuk nak makan kenduri, siapa? Anak saudara kenduri. Kan, kos minyaknya, kos tolnya, masa kita, duit kita, bukan RM10. Pergi lagi salam cengkok lagi. Bagi lagi. Kan? Mau kalau pergi ke Johor paling-paling tidak RM200-300 lebih. Kan? Kos tol, makan tengah jalan lagi. Lebih lagi daripada isu sepinggan nasi. Ini bukan isu sepinggan nasi. Ini kerana kita sayang dan suka kepada anak beranak kita. Anak saudara kita kahwin. Anak abang kita. Kadang-kadang lebih datang awal lagi daripada itu. Kan, sehari duduk sana dulu. Kan, dengan pakaiannya, dengan apa semua. Kos bukan cerita kos. Tapi lah suka. Sebabkan sayang kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adik-beradik. Ni kalau jiran-jiran ni kadang-kadang. Kan, minta tolong nak jadi juru cakap untuk majlis nikah. Majlis bertunang. Kan, dia nampak dia boleh sikit bercakap. Nak minta tolong lah apa dia. Nak tolong jadi juru cakap nanti. Saya ni nak bercakap tak apa pandai. Nak minta tolong bercakap. Ada majlis bertunang anak saya. Dekat mana? Kat Perlis. Allahu Akbar. Perlis. Kan? Kalau orang datang rumah tak apa, ni minta tolong lah, dia kata. Nak ke Perlis, kami semua tak pandai nak bercakap. Sekarang orang Perlis berpantun-pantun, kami apa nak dipantunkan. Contohlah tuan-tuan. Mengajak kita adalah kelebihan sikit. Pergilah kita ke Perlis dengan kereta kita sendiri. Habis-habis majlis, kan, kita pun balik. Kan, dia bagi duit minyak pun tak ada. Terima kasih Allah, terima kasih banyaklah, dia kata. Kan, ulur RM1, RM2, duit minyak pun tak ada. Misalnya kita pun balik lah. Kan.
Nyesal aku pergi, dia kata. Tapi ceritanya ialah tadi, di atas sifat, tapi tak adalah orang buat begitu kan, bila dah bajak lah dia orang bagi kan. Tapi nak ceritanya ialah jauh pun kita pergi kerana apa? Kerana kita suka, kita sayang, dan sayang suka kawan-kawan ni mesti ada kos yang kita dirikan. Kita belanja dia makan, dia belanja kita makan, itu semua belanja. Belanja ni tanda kita suka dan tanda kita sayang. La yuhibbuhu illa lillah, dan dia suka itu bukan sebab bukan sebab dia tu orang berada, bukan sebabkan dia banyak duit yang kita lebih sayangnya, tapi sayangnya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang cuba dibentuk dalam agama. Kalau kita sayang kerana Allah Taala, sanggup untuk berhabis untuk adik-beradik, untuk jiran tetangga, untuk kawan-kawan. Ini bermakna kita bukan kita mengharapkan balasan daripada dia, kita mengharapkan balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Antara cara untuk melembutkan hati, dalam kitab Ta'bir Ghafilin disebutkan cara untuk melembutkan hati ialah derma kepada orang yang susah, baik kepada anak yatim. Kita bagi duit kepada orang susah, kita bagi sumbangan kepada anak yatim, kita bagi ni lillahi ta'ala lah, tak ada kita nak mengharapkan apa-apa balasan. Bagi orang susah, kita bagi duit kepada orang yang nampak susah, kita bagi nalas RM5, RM10, RM20, RM50, kita bagi dekat orang. Ada kita nak harapkan esok kau tolonglah aku. Yang mungkin kita minta dia doakan untuk kita lah. Doa kan untuk saya. Tapi kita sengaja bagi untuk dia, dan kita doakan ini macam tak berapa ikhlas sangat ni kan, sebab kita bagi kita nakkan pulangan. Tapi dari sudut hikmah ataupun intipati daripada kita memberi ni ialah kita memberi tanpa mengharapkan apa-apa pulangan kan. Tak pasal-pasal duit kita cari kita bagi RM100 dekat orang, tak pasal-pasal duit kita dapat kita bagi RM100 kepada masjid, RM100 kepada orang susah, RM100 kepada orang. Apa pasal nak bagi? Duit susah, kita susah nak cari, tiba-tiba kita tak pasal-pasal duit kita bagi. Melainkan kita beri itu ialah kita bagi kerana ingin mendapat pahala, keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baru akan cerita kemanisan iman kan. Kita buat, tuan-tuan buat open house, panggil kawan-kawan datang kan, panggil sanak saudara datang, jiran-jiran datang kan. Kerana Allah Ta'ala, bukan kerana nak berlawan dengan orang-orang lain. Dia pun buat besar, aku buat besar, dia pun begitu, aku pun begitu. Tak ada, jangan ada terlintas di hati, melainkan kerana kita ingin untuk membentuk silaturrahim, bukan kerana bangga, tapi untuk nak kira kata suka dan sayang. Sebab kita sebutkan tadi, kalau suka, kalau sayang, mesti ada kos, mesti ada belanja yang kita kena keluarkan. Yang ketiga, tuan-tuan, disebutkan hadis ini ialah wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. Dia benci untuk kembali kepada kekufuran. Hadis ini sebut kembali kepada kekufuran. Maksudnya sebelum ini dia kafir, masuk Islam. Dan kita, majoriti kita kat sini taklah kalau ada yang sebelum ni dia dah tak Islam, masuk Islam. Tapi saya rasa majoriti kita kat sini ialah kita ni memang asal-asalnya Islam. Dia lahirkan sebagai Islam kan. Bila lahirkan sebagai Islam, kita tak mahu kepada kemaksiatan, kita tak mahu kepada kepada kekufuran, tak mahu kepada benda-benda yang tak baik ini ya, benda-benda yang maksiat, benda-benda yang boleh merosakkan anak bangsa, benda-benda yang tak bagus ini. Wa an yakra an ya'uda fil kufri, dia tak suka kepada kekufuran. Ataupun kalau dia dah Islam, sebelum dia tak Islam, dia tak nak kembali kepada menjadi murtad, seperti mana dia tak mahu untuk dicampakkan ke dalam api neraka. Perkara maksiat, benda yang bukan dia boleh dia suka kan, benda yang dia redha tak boleh, benda yang dia perlu letakkan sempadan. Manakah perkara baik dan manakah perkara yang tak baik? Perkara yang baik mesti didefinisi oleh agama. Baik tak baik ini dia definisinya agama. Ada orang definisi baik tak baik ni, saya ustaz, saya ni tak mentak aurat, free hair, tapi hati saya baik kan. Saya tak ngata orang tak macam geng-geng yang
Geng-geng masjid tu semua geng baca Quran tu. Geng menutup aurat tapi mengumpat berbakul-bakul Ustaz. Oh, pandai kata orang. Dia tu ngata orang dah. Saya ni baik. Walaupun saya free hair, saya tak ngata orang, saya tak mengumpat, saya tak begitu, saya tak begini. Baik tak baik ni, kufur tak kufur ni, maksiat tak maksiat ni, definisi diberikan oleh agama. Agama yang mendefinisikan mana satu yang baik, mana satu yang tak baik. Yang dosa dan yang jenayah. Barangkali orang ni maksudkan itu adalah jenayah. Ya, memanglah jenayah ni ada beza dengan dosa. Dosa kita dengan Tuhan, jenayah dengan sesama manusia bila kita mengambil hak orang ni jenayah. Tetapi ada perkara dosa yang boleh dan kita kena kawal perkara dosa. Sebab kumpulan liberal, kumpulan pluralism ni dia tak suka benda-benda kawalan-kawalan ini, dia tak suka. Dia tak suka bentuk-bentuk kawalan. Maka dia kata agama ni hak peribadi. Nak semayang tak semayang mana boleh orang paksa. Betul, ada benda yang tak boleh nak paksa, tapi ada benda yang kita perlu kawal. Kawal daripada orang berbuka puasa, orang makan tengah-tengah hari pada siang Ramadan. Kan? Di tengah-tengah orang. Kita kawal ke tak kawal? Kita perlu kawal supaya dia tak menjadi normalisasi. Orang makan bulan puasa dia tak suka, kan, dia makan macam dia tak boleh. Walaupun dia senak perut, kata ada gastrik dan sebagainya, tak boleh makan secara terbuka. Kena nak makan pun makan tempat tertutup, bukan tengah-tengah orang. Wanita yang haid pun kalau dia tak puasa, dia tak boleh nak makan tengah-tengah orang. Boleh dia ambil tindakan. Kalau makan tengah-tengah orang, makan nasi kat pejabat, dia makan seorang-seorang, tak boleh. Kan? Makan tengah-tengah orang terbuka, tak boleh, dia ambil tindakan. Sedangkan walaupun itu dosa peribadi dia dengan Tuhan, walaupun dosa peribadi dengan Tuhan, sehingga jangan ada menjadi suatu perkara yang normalisasi dengan perkara-perkara yang melanggar perintah Tuhan. Boleh diambil tindakan atas nama siasah syar'iyah. Kan? Siasah syar'iyah. Perkara-perkara dosa dan perkara maksiat ini, kan, yang datang dalam negara, yang datang perlu dikawal, perlu diambil tindakan, sesuatu tindakan supaya kita tak suka, kan, perkara-perkara ini, kan, dan paling-paling tidak kita tak redha dalam hati kita tu, paling tidak, kan. Dan apabila dia suka, dia okey, berlakunya okey tak okey ni bukan sekejap, seperti mana kita nak okey dengan perkara yang baik tadi. Kita dipanggil istilah normalisasi dengan perkara-perkara jahat, dengan perkara-perkara maksiat. Kita tak mahu perkara ini berlaku, kan. Sebab itu definisi baik tak baik ini kita tak letakkan definisi itu ikut tafsiran manusia, tapi kena ikut tafsiran agama. Semayang tak semayang ni, kalau tak semayang, memanglah dia tu baik dari sudut peribadinya, kan. Tetapi dia hubungan dengan Allah Ta'ala ni masalah sebab tak semayang. Melanggar perintah Allah Ta'ala sebab tak semayang, kan. Maka oleh kerana itu, baik ni tuan-tuan, kalau dari sudut di sisi Allah Ta'ala tak baik. Orang yang tak semayang di sisi Allah Ta'ala tak baik sebab dia melanggar perintah Tuhan. Tak baik di sisi Allah Ta'ala, tak baik. Tak soleh. Kan? Baik tak baik ni soleh lah. Alladzina amanu wa amilus solihat. Soleh. Bukanlah baik yang ditafahami oleh manusia. Saya tak ganggu orang, saya tak ngumpat orang, saya tak buat apa-apa yang mengganggu masyarakat. Ini bukan baik di sisi agama. Baik di sisi agama, hubungan dengan Allah Ta'ala baik, dengan hubungan dengan manusia pun baik juga. Hubungan dengan manusia tadilah, dia tak ngata orang, mengumpat, tak ngaji orang, itu baik dengan manusia. Baik dengan Allah Ta'ala, dia menjaga hubungan dengan Tuhan. Dia semayang, dia puasa, dia zakat, dia haji, ini baik. Cumanya kita tak tahulah dia tu baik dengan Tuhan sejauh mana, baiknya, takwanya kita tak tahulah tuan-tuan. Tapi kalau kita rasa dia memang jin tak semayang, Jumaat pun tak semayang, tak menampak Jumaat dia tak pergi masjid, tak semayang, ini bukan baik di sini. Tak baik orang ni, tak bagus orang ni, kan. Dan perlu untuk didakwahkan, perlu untuk dibagi tahu, perlu diajak, bukan dimarahi. Tak baik ni bukan bermaksud kita marah orang, kita benci orang, tak. Tetapi kita dekati dia, kita cuba fahami dia, kan. Mungkin apa sebab yang dia tak nak pergi,
Kan? Tapi balik topik kita ialah definisi baik ni tuan-tuan, dia mesti ikut definisi agama, bukan definisi manusia. Mentafsirkan Islam bukan ikut akal, bukan ikut logik, tapi kena ikut bagaimana Al-Quran mentafsirkan agama. Bagaimana hadis mentafsirkan agama, barulah tafsiran yang betul. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Yang ketiga tadi ialah dia benci kepada kekufuran. Benda kufur ni benda yang kita tak suka. Tak suka kepada orang yang minum arak, tak suka kepada orang yang tak semayang, bukan tak suka kepada orangnya. Bukan kita benci kepada orangnya, tapi kita benci kepada perbuatannya. Orang tu kita kena dekati, kita kena sayang, kita kena bina hubungan yang baik dengan dia. Kan? Kita tak marah peribadi dia nak buat macam mana, tapi yang kita tak suka ialah perbuatannya itu. Kan? Dan bila kita dakwah, bukan kita benci orangnya, kita kena dekati, kita kena sayang, kita kena bina hubungan yang baik. Kan? Kita kena, kalau orang Kristian ada semangat kasih sayang itu. Kita agama tuan-tuan, dakwah ni bukan benci, dakwah ni suka, sayang, bertegas dalam perkara-perkara yang perlu ditegaskan. Macam kita, anak kita lah pun, kan? Anak kita kalau na'udzubillah, kalau lah dia tak semayang masalahnya, bukan kita marah anak, marah disebabkan kita benci kepada anak. Kan? Sebab yang kita yang marah tu sebab tak semayang dia tu, kalau tak ada semayang, okey je. Kan? Sama juga dengan benda-benda yang lain. Kita marah orang yang tak suka kepada orang yang tak semayang apa semua ni, bukan sebab dia tak semayang, bukan sebab dia orang, tapi disebabkan watak. Dan watak itulah yang perlu kita ubati. Nak ubati ni bukan dengan cara kita marah, dengan cara kita ni, tapi kita baik dengan dia, kan? Supaya kita mengubah persepsi dia. Dia memang akan mengambil masa yang lama. Sama jugalah dengan perkara-perkara maksiat yang lain, perkara dosa yang lain, yang perlu ada rasa dalam diri kita tak suka, rasa marah, rasa sensitif dengan perkara yang sedemikian. Bila kita ada rasa tak suka, rasa marah, rasa benci kepada kekufuran, maksiat, benda-benda yang tak baik ini, maka dia akan membawa kepada kemanisan iman. Tapi kalau datang benda-benda yang tak baik, dia suka. Datang benda-benda yang tak elok, dia okey je, tak ada apa-apa masalah. Kan? Dia ada masalah. Tuan-tuan, kalau kita tuan-tuan tengok rumah ibadat orang bukan Islam, tokong ke, church ke, apa-apalah rumah ibadat orang bukan Islam, dalam diri kita ni tuan-tuan perlu ada rasa sensitif. Banyaknya tokong tempat ni, banyaknya rumah ibadat tempat ni, banyaknya kita perlu menimbulkan rasa sensitif itu dalam diri kita. Kan? Bukan rasa okey je, tak. Kan? Sebab perkara-perkara tadi ialah tempat dan rumah ibadat yang bercanggah dengan prinsip dan akidah kita orang Islam. Kan? Bukan boleh kita mempunyai normalisasi, okey je, tak ada apa. Daripada situlah tuan-tuan, perasaan itulah ia akan menimbulkan usaha dakwah itu akan timbul. Perasaan itu akhirnya menimbulkan usaha dakwah. Kalau tak ada apa-apa, okey je, kan? Tengok orang mencuri, okey je. Tengok orang tak okey je, kita nak dakwah apa? Kan? Tapi bila kita nampak orang mencuri, kita rasa nak ambil, nak tegur dia, janganlah ambil. Kan? Barulah timbul teguran. Kalau tak ada rasa apa-apa, tengok dia orang ambil. Kan? Kalau kita tengok tempat-tempat ibadat orang bukan Islam, kita tak ada rasa apa, sensitif itu tak timbul sensitif dalam diri kita, so macam mana nak timbulnya usaha dakwah? Kan? Di sinilah terletak poin yang ketiga, ialah tanda kemanisan iman ini apabila kita tak suka kepada perkara-perkara yang buruk, tak suka kepada maksiat, tak suka kepada perkara kufur, syirik, ni benda yang kita tak ada dalam hati kita, kita benci, kita tak suka, kita sensitif. Kan? Seperti mana kata Nabi, kama yakrahu an yuqdhafa finnar, seperti mana kamu akan dicampakkan ke dalam api neraka. Maknanya kalau kamu buat, confirm akan masuk neraka. Kalau kamu buat, akan kena diazabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Kan, kalau itu mungkin berlaku, kita bayangkan akhirnya kita tak suka, kita menjauhi perintah berkenan. Menjauhi itu adalah steps untuk mendapat kemanisan iman. Ringkasnya tuan-tuan, pada pagi ini kita berbicara tentang kemanisan iman. Yang perlu dicari, yang perlu dibina dalam hati kita, dalam diri kita sebagai orang Islam.
membina kemanisan iman ini sebagaimana yang saya sebutkan dalam muqaddimah tadi, dia mengambil masa yang lama. Kita terlagi-lagi untuk buat perkara yang baik. Kita terlagi-lagi, kalau kita selesai semayang, kita rasa nak lagi semayang lepas ni. Kan? Tapi oleh kerana semayang subuh 2 rakaat je, 2 rakaat je lah. Kan? Esok kita nak lagi, datang lagi. Timbul rasa kemanisan iman. Dan perkara ini tak dibangunkan dalam masa setahun, dia akan masa 10 tahun, 20 tahun. Sehinggalah amalan tersebut membekas dalam diri kita. Sehinggalah amalan tersebut menjadi tabiat dalam diri kita, menjadi sebati dalam diri kita. Maka insya-Allah kita akan berusaha mendapat kemanisan iman ini. Dalam hadis ini disebutkan 3 perkara. Yang pertama, meletakkan Allah dan Rasul melebihi segalanya. Yang kedua, suka sayang kepada kawan-kawan ialah suka disebabkan kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sebab ada kepentingan yang tertentu. Dan yang ketiga ialah dia tak suka kepada benda baik, benda yang tak baik, kufur, maksiat ini, seperti mana dia, kalau dia suka masuk neraka, semua orang tak nak masuk neraka dan dia benci. Begitulah kebenciannya, tak sukanya kepada benda-benda yang kufur. Saya rasa itu yang dapat saya kongsikan dengan tuan-tuan pada pagi ini. Mudah-mudahan dia dapat mengingatkan diri saya sendiri dan juga untuk tuan-tuan pada pagi ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.